Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masuk bahagian latihan pengukuhan muka surat 131 buku Sains Proses Skill. Kita tengok dulu bahagian A. Soalan nombor 1. Rajah menunjukkan suatu pengaliran haba. Bila awak nampak je perkataan pengaliran haba, cara dia pengaliran haba secara kondaksi dalam pepejal. Dan juga kita ada perolakan dalam bendalih, udara ataupun cecair. Kemudian kita ada secara sinaran, iaitu pengaliran haba tanpa medium. Jadi kita pilih jawapan yang mana lebih sesuai, yang manakah menggunakan prinsip yang sama. A. Memanaskan kuali. Kuali adalah pepejal, jadi salah. C. Membekukan air. Ini adalah gambar rajah pemanasan, jadi salah. D adalah prinsip pengembangan, jadi salah. Kerana sekarang ni kita gunakan prinsip pengaliran haba. Jadi jawapannya adalah B. Memanaskan air dalam cerik. Soalan nombor 2. Mengapakah berbola logam mengembang apabila dipanaskan? Jadi ini adalah prinsip pengembangan dan juga pengecutan. Dalam pengembangan dan pengecutan, awak tahu apabila jirim menerima haba, dia akan bergerak dengan lebih laju, dan apabila jirim bergetar dengan lebih laju, jaraknya akan jadi lebih jauh. Jadi kita tengok 1, jarak antara zarah bertambah, betul. Tenaga kinetik berkurang, salah, kerana tenaga kinetik akan bertambah. Saiz zarah bertambah, salah, dia tidak melibatkan saiz. Kemudian 4, zarah bergetar dengan lebih cepat, jadi betul 1 dan 4. Jawapannya adalah D. 3. Mengapakah bola pimpong yang kemik berubah menjadi bulat apabila dimasukkan dalam air panas? Jadi prinsip yang sama, pengembangan dan juga pengecutan jirim. A. Udara dalam bola pimpong mengecut, salah, mengecut bila sejuk. C. Air panas meresap ke dalam bola pimpong, salah, kita tak guna proses resapan. D. Tekanan udara dalam bola pimpong berkurang, salah. Kalau tekanan udara dalam bola pimpong berkurang, ia akan mengecut, bukannya mengembang. Jadi jawapannya adalah B. Udara di dalam bola pimpong mengembang. Okey, kita tengok bahagian B pula. Menunjukkan fenomena alam yang melibatkan pengaliran haba secara perolakan. Jadi bila awak nampak je gambar laut, terus awak tahu ini adalah konsep bayu laut dan juga bayu darat. Bila menjawab soalan bayu laut dan bayu darat, sila lihat keadaan siang atau malam. Kerana awak tahu awak selalu mandi laut waktu siang, jadi sudah pasti lautnya adalah sejuk, daratnya adalah panas. Dan pada waktu malam pula, darat terbalik sahaja daripada Q. Waktu malam, daratnya sejuk dan juga lautnya panas. Untuk namakan fenomena, awak tengok bahagian mana yang sejuk. Contoh, untuk gambar P, yang sejuk adalah bahagian darat, jadi namanya adalah bayu darat. Yang gambar Q, bahagian sejuk adalah laut, jadi namanya adalah bayu laut. Kemudian kita tengok pengaliran udara. Kita tahu tadi pada waktu siang laut sejuk, jadi bayu laut. Pada waktu malam darat sejuk, jadi ini adalah bayu darat. Okay, kita tengok udara pula. Udara panas akan naik ke atas, udara sejuk akan turun ke bawah. Jadi udara panas akan naik ke atas, udara sejuk turun ke bawah.
Jadi pada waktu siang darat panas, jadi udaranya akan silap. Pada waktu siang darat panas, jadi udara dia akan naik ke atas. Di bahagian laut sejuk, jadi udaranya akan turun. Kemudian udara sejuk akan bergerak ke pantai dan juga udara panas akan bergerak ke laut. Jadi kita dapat perolakan dan lukiskan anak panah. Untuk bayu darat pula, yang sejuk adalah darat, jadi anak panahnya ke bawah. Laut adalah panas, jadi anak panahnya ke atas. Dan juga udara sejuk akan bergerak dari darat ke laut, manakala udara panas akan bergerak dari laut ke darat. Bila awak nak lukis pergerakan udara, tengok sejuk atau panas. Yang sejuk akan berada di bawah dan yang panas akan berada di atas, kerana udara sejuk lebih tumpat berbanding udara panas. Jadi kenal pasti jenis bayu. 1, di P adalah bayu darat, di Q adalah bayu laut. Untuk soalan bahagian C, 2A, rajah menunjukkan ruang antara landasan kereta api. Soalannya, apakah kegunaan ruang pada hari yang panas? Jadi bila awak dapat aja soalan macam ni, tengok markah. Markah bagi soalan 2A adalah 2 markah. Jadi mesti ada 2 isi. Yang pertama adalah konsep, markah konsep, dan kedua adalah markah penerangan. Jadi awak dapat 2 markah. Konsepnya adalah pengembangan dan juga pengecutan jirim. Kita tahu dalam soalan minta hari panas, jadi confirm mengembang. Jirim akan mengembang pada waktu panas. Jadi penerangan, kenapa perlu biarkan landasan mengembang dan ruang untuk mengelakkan landasan menjadi bengkok ataupun rosak? Itu adalah isi yang kedua. Konsepnya pengembangan jirim, penerangan mengelakkan rosak ataupun bengkok. Dapat 2 markah. Okey, soalan B pula. Soalan B adalah soalan tentang pemanasan jalur dui logam. Jalur dui logam adalah 2 logam. Dui bermaksud 2. Jadi di atas adalah aluminium, di bawah adalah kuprum. Bila awak dapat soalan tentang pemanasan dui logam, jika logam mengembang ke bawah, itu bermakna logam di atas adalah lebih banyak pengembangan berbanding logam di bawah. Kalau dia tunjuk muka sedih, logam di atas mengembang lebih banyak. Tapi kalau dia tunjuk muka gembira, smiley, maknanya logam di bawah mengembang lebih banyak. Itu cara awak nak ingat. Okey, terangkan mengapa jalur dui logam membengkok apabila dipanaskan. Sama, 2 markah. Jadi markah pertama dengan markah kedua. Markah pertama konsep, markah kedua adalah penerangan. Jadi konsepnya adalah mengembang. Markah yang kedua, bahagian mana yang mengembang lebih banyak, atas ataupun logam di bawah. Jadi kita tengok aluminium di atas, kuprum di bawah. Berdasarkan gambar, logam di atas mengembang lebih banyak, jadi di atas adalah aluminium. Jawapan, jalur aluminium mengembang lebih banyak dan menjadi lebih panjang daripada jalur besi apabila dipanaskan. Jadi dalam jawapan awak mesti ada 2 jalur yang terlibat, jalur aluminium dan juga jalur besi. Barulah jawapan awak lengkap.
Okey, bahagian C pula menunjukkan sistem penggera kebakaran. Macam awak tahu, penggera kebakaran kalau konsep haba kita guna jalur dui logam. Apabila haba panas, udara panas, dia akan mengembang dan membengkok. Dua perkataan tu mesti wujud. Mengembang dan membengkok. Jadi, 2 markah. Apakah yang berlaku kepada sistem penggera kebakaran apabila jalur dui logam dipanaskan? Yang pertama, mengembang. Isi yang kedua, membengkok dan mengakibatkan alur elektrik mengalir dan loceng berbunyi. Jadi konsepnya, yang pertama, markah pertama, jalur dui logam mengembang apabila dipanaskan dan membengkok lalu menyentuh skru. Dan isi yang kedua, arus elektrik mengalir dan loceng berbunyi. 2 markah. Okey, untuk soalan C, cadangkan satu kaedah untuk menanggalkan penutup logam yang ketat bagi botol. Berikan sebab. Jadi 2 markah, 1 markah untuk kaedah, 1 lagi markah untuk sebab. Jadi kaedahnya, rendam penutup dalam air panas sebab penutup logam mengembang apabila dipanaskan. Jadi selesai aktiviti latihan pengukuhan kita hari ini.